Bismillah tawakkaltu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah tawakkaltu la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita mulakan kuliah kita malam ini dengan bacaan Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang dirahmati tuan-tuan imam, seterusnya ada tuan kelas di masjid, Muslimin, seterusnya sidang jemaah, hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita sama-sama dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala ini dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Dan alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kekuatan kepada kita, ruang masa untuk sama-sama kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala ini untuk sama-sama kita beriktikaf, dan insya-Allah kita cuba sama-sama menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan sidang jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dah masuk hujung Zulqa'dah. Bermakna lagi beberapa hari kita akan masuk Zulhijjah, dan lagi beberapa hari lagi kita akan menyambut Aidil Adha ataupun disebut Hari Raya Kurban. Oleh itu tuan-tuan, seperti yang kita maklum, apabila Zulqa'dah ataupun Zulhijjah ini kita biasanya dalam musim pertama yang melaksanakan ibadah haji untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dan saya mungkin di Korea sendiri ini ramai tuan-tuan yang pergi. Ada lebih 10. Ada 2 mana? 2 ya. Alhamdulillah, wakil ya. Merupakan duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan tuan-tuan supaya keseluruhan semua duyufur rahman ataupun tetamu Allah Subhanahu wa taala yang berada di tanah suci Mekah, Masjidil Haram, tanah suci Haram, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sihat, dan dapat melaksanakan ibadah haji dengan sempurna, dan insya-Allah balik dengan haji yang mabrur insya-Allah. Dan seperti itu maklum tuan-tuan, kita doakanlah supaya semua jemaah, khususnya jemaah Malaysia khususnya, dan termasuklah Korea kita, jemaah yang Korea kita dari sini, waktu di sini dalam keadaan yang selamat, sebab kita difahamkan ya tuan-tuan. Semalam kalau kita buka Facebook yang ada Facebook lah, kita dapat tahu yang ada di Pasir ya, di Pasir. Itu biasa tuan-tuan, di Pasir itu biasa. Dia bukan apa, bila dia kalau di Timur Tengah ni, termasuklah Arab Saudi, dia Mekah dan Madinah dan sebagainya, dia sefaham saya lah yang ada bermusim-musim ni. Pengalaman saya masa belajar di Mesir dan masa belajar di Azhar, dia apabila ada perubahan musim tu, dia akan memang di pasir, dia akan batu ke pasir. Maklum berbahasa itu kuat ataupun tak kuat itu sajalah. Tapi biasanya macam itulah, dia akan buat perubahan. Ada perubahan musim dia akan ada di pasir. Lepas tu dia akan barulah bertukar apa musim yang lain. Macam di Mesir tu dia ada satu musim panas, musim sejuk, musim apa bunga tu ya, dan lagi satu musim apa biasa lah, biasa ada 4 lah.
Cuma dia tak ada sajian di Mesir, tak ada saji. Tapi kalau pergi tempat-tempat yang tinggi tu, kalau sampai tahap 1 darjah Celsius memang ada, ataupun kosong berbawah tu adalah. Pengalaman saya masa saya belajar di sana, paling rendah yang saya dapat 3 darjah Celsius. Memang sudah. Masa itulah tuan-tuan, barulah kita praktikan apa yang kita belajar di bab fiqh yang dikatakan berwuduk menggunakan khuf itu. Di sana kita ada khuf yang pakai kaki kan, dan nak sentuh air pun tak mampu lah, susut sangat. Masa itulah kita memang di sana memang ada khuf, dan susut ada khuf. Masa itulah kita boleh praktikan apa yang kita belajar dalam bab fiqh. Macam mana nak berwuduk dalam keadaan kita memakai khuf. Maka dia punya sarung kaki yang itulah. Dan saya ingat masa saya belajar dulu, pakaian dia saya pakai dekat 6 lapis. Itu pun sujud lagi 6 lapis tuan. Selama kita kadang-kadang lah ada ini banyaknya sebab tadi bayi baru dan sebagainya. Itu pengalaman saya lah. Sebab bila perubahan musim dia akan bentuk pasir. Itu barulah kadang-kadang hujan. Kadang-kadang hujan sekejap. Itu perubahannya. Itu yang pengalaman saya yang masih belajar di sana. Tapi ada pilihan tuan, kita doakanlah supaya mereka dapat baik dan sehat. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Dan selain daripada itu, di samping kita musim haji di sana, kita faham, bagaimana kita tahu musim juga musim kita berkorban. Dan setakat ini sedikit berapa ekor tuan? Ada 10 ekor, 5 ekor Alhamdulillah tuan, 5 ekor. Saya tuan-tuan untuk makluman tuan-tuan, sekarang ni saya dah jadi mudir. Saya dah jadi pengetua dah. Mudir ni pengetua lah. Saya jadi mudir Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Imamah di Bukit Kapal Kelang. Sekarang ni saya bertugas di sana. Dari Ma'had Tahfiz tu kita dah dapat, untuk di Ma'had kita dapat 2 lah, untuk Ma'had 2. Ma'had lah. Itu belum lagi ada orang yang luar nak berkorban. Dan untuk kita buat juga untuk korban di Bangladesh, kita buat untuk maklumat tentang kita buat buka untuk berkorban di tahun ni kita buat di Bangladesh. Setakat ni kita dah dapat 10 yang nak berkorban di sana, 10 ekor. Dan insya-Allah daripada kroton yang kita dapat lebih daripada 30. Maknanya hampir 50 kita akan buat korban di Bangladesh. Sebab korban di Bangladesh kita letak satu bahagian 300 ringgit. Itu di Bangladesh. Kalau tuan-tuan nak lagi masih ada lagi lah. Kalau tuan-tuan tidak, boleh hubungi saya lah. Ma'had Tahfiz Al-Quran wal Imamah. Ataupun kita punya singkatan Tahfiz Al-Mazki. Sekarang saya mundur di sana. Dan sebab tuan-tuan, kalau tuan-tuan berminat, kalau ada lah. Tapi kalau buat kat sini lebih afdal. Ini saya tawarkan. Kalau yang berhajat lah, tuan-tuan. Dan cuma tuan-tuan, apa yang tak kira di mana kita lakukan, sama ada di sini ke, di Bangladesh ke, di Kemboja ke, di Myanmar ke. Semalam satu hari tuan-tuan saya di Labuan Jepang. Saya dengan sahabat saya, sebab Tahfiz tu saya dengan sahabat saya 2 orang. Kita pergi tengok lembu tuan-tuan di Labuan Jepang. Kebetulan pula ramai orang Myanmar datang yang dah lama datang Malaysia. Dia kebanyakan dari Selayang, dari Ampang. Kalau kita kat sini nampak Myanmar macam, kita jaranglah nampak Myanmar kat sini orang Islam kan. Kita jaranglah sebanyak nampak orang Myanmar kan, kebanyakan orang yang bukan Islam. Tapi kalau yang di Selayang, Ampang tuan-tuan, banyak ramai dari Islam. Asal Islam ataupun ni lah. Dia datang tu ramai-ramai datang. Dan semalam dia kata daripada pagi tu sebelum Johor sampailah malam maghrib satu hari saya kata dengan kawan saya. Kita tengok lembu untuk korban satu perkara. Dan kami dapat bersama, kami ternak lembu. Di Ma'had tu kita ternak lembu dengan kami, termasuk kami susu untuk sebenarnya tuan-tuan, apa yang kami buat tu adalah untuk dana untuk Ma'had Tahfiz. Sebab kita ada, saya dan kawan saya ada matlamat, kami ada satu visi.
kami buat ternak lembu tu dengan bukan takat ternak lembu, kita buat akikah dan macam-macam, termasuk kita dapatkan dia punya susu lembu dan susu kambing tu kita jual. Duit yang kita dapat tu bukan saya dan kawan saya lah. Duit yang kami dapat tu adalah untuk kita masukkan dalam ma'had, dan kita akan sampai satu tahap pelajar-pelajar yang akan belajar di sana di ma'had kami tanpa bayaran. Itu kami visi lah, visi kami. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kami nak kita nak ikut. Kita nak ikut cara macam mana Al-Azhar University, Universiti Al-Azhar buat. Buat pengalaman saya belajar. Memang kami belajar kat sana tak ada kena bayar apa-apa, sebab dia dapat banyak wakaf. Banyak daripada Universiti Al-Azhar tu banyak orang wakaf kan. Satu dunia wakafkan macam-macam. Mana kita belajar di Universiti Al-Azhar tu tak kena bayar apa-apa. Ustaz Azhar Al-Azhar kena pergi Al-Azhar. Kena ziarah tengok maknanya kita nak ke arah itulah. Mudah-mudahan tuan-tuan doakanlah. Dan kita sekarang ni di samping tu kita buka satu skim wakaf lembu dan kambing. Mana siapa-siapa yang nak wakaf lembu dan kambing, okey, boleh wakaf kepada kami dan kami terima, dan hasil daripada sama ada susu kambing atau susu lembu tu kita akan masuk dalam dana, kita punya dana ma'had tahfiz juga, untuk digunakan oleh pelajar-pelajar ma'had tahfiz. Dan hari ini alhamdulillah kami diletakkan oleh SIRIM untuk dia dapat satu, maknanya SIRIM dia dapat projek di ma'had. Maksudnya dia ada research, ada R&D yang di tempat kami lah. Kami pun pelik macam mana pula kami terpilih. Itu rezeki Allah yang bagilah. Alhamdulillah kita berkat doa. Lepas tu dengan berkat pelajar-pelajar tu, itulah SIRIM datang tadi. Dia nak datang nak buat satu projek di situ, dan dia nak jadikan satu contoh lah. Mudah-mudahan berjaya lah insyaAllah. Dan tuan-tuan berminat dan sebagainya boleh hubungi saya, boleh jumpa saya pada kesempatan yang lain atau bila masuk. Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah kita akan sambung balik pengajian kita berkaitan tentang fiqh menakahan, fiqh perkahwinan. Dan sebelum saya nak pergi kepada tajuk yang kita nak bincangkan ni tuan-tuan, ini nak suka saya ulang baliklah. Kita ulang kaji balik yang sebelum ni saya pernah cakap. Dan ini juga merupakan masih lagi terdapat sebahagian masyarakat yang tak faham, tak jelas lagi, iaitu tentang mas kahwin tuan-tuan. Saya minggu lepas saya ceramah dua tempat di universiti. Satu di Unisel Shah Alam, Universiti Industri Selangor di Shah Alam, Seksyen 7. Dan itu Sabtu, Ahad pagi itu saya ceramah di Unik Ilmiah di SPA di Jenderal Buru. Dan dua universiti ini dia khusus pra perkahwinan. Khusus pra perkahwinan. Ini saya ceramah untuk khusus pra perkahwinan. Dalam ada di antara peserta tuan-tuan, dia tanya saya. Lepas tu dia jumpa saya, Ustaz, saya nak tanya tentang mas kahwin. Itulah, saya rasa kebanyakan kita dah jelas. Saya tanya, awak orang mana? Saya orang Sungai Buloh, mana orang Selangor lah. Di mana kalau orang Selangor kita punya, seperti mana kita maklum, mas kahwin di Selangor minimum 300. Minimum 300, tiada hak maksimum. Dan kalau pengantin lelaki ada membawa sebarang wang hantaran, wang hantaran itu dianggap sebagai mas kahwin. Itu fatwa yang telah diwartakan, telah diprofesor. Semua dah tahu. Sebab apa? Sebab kita telah kuasakan fatwa ni pada tahun 2010. Sekarang dah 2015. Bermakna dah berjalan selama berapa tahun tuan-tuan? Hampir 5 tahun. Bila dah tempoh 5 tahun ni tuan-tuan, maknanya kita anggap masyarakat dah faham, dah tahu. Tapi masih lagi yang kebanyakan kita lihat, masih lagi dia bukan tak tahulah. Dia faham, dia dah faham ataupun dia buat tak faham, ataupun dia tak faham langsung. Sebab ada yang pelajar ni tanya pada saya tuan-tuan, dia cakap macam ni, Ustaz, saya nak kahwin dalam tahun ni juga. Okey, apa masalahnya? Masalahnya Ustaz dah mas kahwin. Kenapa pula? Kan dah jelaskan. Dah jelaskan, lebih betul dah, kalau nak bagi lebih terpulang. Cuma kita tak ada istilah hantaran. Itulah Ustaz, masalah sekarang ni, mak saya tetap nak hantaran. Saya cakap di Selangor dah tak ada hantaran. Kalau nak dibagi sebagai hantaran, maka mas kahwin itu dianggap sebagai
hantaran itu dianggap sebagai mas kahwin. Itu dalam fatwa. Ya, bukan setakat fatwa tentang kita wartakan. Bila sebut warta ini dikuat kuasa. Dia dikuat kuasa ke undang-undang. Itu dari segitulah. Ya, nanti kita nak segi pentadbiran kita kuat kuasa. Dan apabila macam itu, kalau dia nak contoh dia kita letak mas kahwin 300. Itu minimum. Ya, minimum. Tapi kalau dia cakap, Ustaz, saya nak bagi hantaran 10,000. Maknanya kalau ikut fatwa, mas kahwin keseluruhannya adalah 10,000. Ataupun 10,300. Kalau dia cakap. Sebab dia cakap hantaran. Sebab kita, di Selangor kita dah tak ada hantaran. Kalau nak bagi juga 10,000 tu, boleh. Tak ada masalah bagi. Tapi kita tak anggap sebagai hantaran, tapi kita anggap sebagai pemberian suami kepada isteri. Itu saja. Begini. Dia cakap, tak Ustaz, mak saya nak hantaran juga. Saya macam nak marah ni lah. Saya cakap, tak kisahlah. Tak, kamu boleh dapat 10,000 tu dapatlah. Tapi anggaplah sebagai pemberian. Tak payah anggap sebagai hantaran. Kita tak ada hantaran. Tak Ustaz, mak saya nak hantaran juga. Kenapa? Mak saya cakap, kalau tak ada hantaran seolah-olah saya jual apa, saya bagi anak orang tu pada lelaki ni free. Astagfirullahaladzim. Dah anggap anak ni macam apa? Barang. Tuan-tuan, takkan dah sampai ke tahap macam tu. Kita tak tahu. Soalnya mak saya cakap, tak pernah mana ada orang buat. Wah, dia tak tahu betul. Kalau bagi macam tu dia tak ada hantaran, maknanya seolah-olah mak ni bagi kau ni free daripada suami kau. Takkanlah kamu ni barang yang mak kamu nak jual-jual. Letak harga lelong, takkan nak lelong kan? Macam cerita apa? 3 Abdul kan? Lelong kan? Tunjuk ni ada potongan apa berapa ratus, tak pasal juga. Ini bukan macam tu. Maknanya nak bagi tahu, janganlah sampai kita anggap bila terutama boleh buat pula. Saya cakap benda ni. Apa masalah tak masalah lagi berfikir macam tu. Mana nak bagi tahu, jangan sampai boleh bagi tahu free. Mana nak letak 10,000 tak 10,000, tapi dia anggap sebagai pemberian. Pemberian tu pun boleh guna, tak ada masalah. Tapi dia nak hantaran juga. Dia cakap, kita mak kamu kalau nak 10,000 tu boleh, tapi bukan dihantar-hantaran sebagai pemberian. Pemberian tu boleh. Kalau nak buat kenduri ke, nak buat apa, nak beli katil ke, nak beli almari ke nak apa ke, boleh, tak ada masalah. Ya. Tapi kalau cakap hantaran, mas kawin tu hak kamu 10,000, kamu tak 10,000, nak tak? Nak tak kan? Bermakna kat situ kena jelas. Sebab tuan-tuan, dalam masyarakat kita sekarang saya pelik. Kita jadi pelik sekarang. Sebab kadang-kadang ada setengahnya dibuat kenduri, ada dalam musim-musim tentang dan orang undangan mantu dan sebagainya ya. Cuma kita kena betulkan kita ni ikut apa yang Nabi suruh. Bagaimana yang dikatakan kenduri itu kan. Jangan jadikan kenduri kita di walimah. Walimah tu kurus kita. Macam kita berniaga. Jangan kita berniaga lah. Sebab kadang-kadang setengahnya saya dengar, kadang-kadang kita duduk kat kedai kopi kan. Kita tahu baru apa kita kahwin. Kita tahu. Dia jemput kita pergi juga kan. Tapi yang tak sedap bila kita duduk dan sajalah kan. Dia cakap lah dah kenduri ni rugi lah. Kenduri rugi. Tak balik modal. Kenduri nak kena balik modal mana? Maknanya dia nak mana kenduri yang dibuat, dia nak sangat kalau boleh orang salaman tu. Artinya kalau boleh biar balik modal lah ataupun ada untung. Sampai orang cakap ni rugilah. Minta maaf saya kat tuan-tuan. Ni yang berlaku sekarang ni. Jangan sampai bila kita buat kenduri, kita bagi orang makan, kita jemput orang datang tu, kita cakap rugi. Sebab kita jemput orang tu, mana kita nak mensyukuri nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita raikan orang dan kita nak istiharkan anak kita kahwin dan sebagainya. Kat situ kita kena betul kan kita punya niat buat kenduri. Sebab ada yang kadang-kadang nak terima tau. Ada yang tak nak terima, itu yang tak nak terima tu tapi yang tak nak orang nak kami terima lah rezeki kan. Tapi ada setengah tak nak, tak apa.
sebab kita kena betulkan masyarakat, pandangan-pandangan untuk masyarakat. Kalau nak buat benda alhamdulillah, ikut. Kalau tak rasa tak mampu besar-besar, ikut kemampuan. Jangan rasa nak dia nak besar, tapi kemampuannya kecil. Itu yang kadang membebankan, yang kadang-kadang ada timbul kata-kata rugilah, apalah dan sebagainya. Sebab bila buat kita buat kenduri ni, ingat, bila kita beri makan orang, kita jemput orang datang, dan bila orang datang itu membawa satu rahmat kepada kita. Dan insya-Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Sebab tuan, dalam kita berhati-hatilah. Dalam kita melakukan satu perkara, mudah-mudahan Allah berikan satu kebaikan kepada diri kita insya-Allah. Tuan, ya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sambung balik berkaitan tentang masih lagi bab wali, tuan-tuan. Bab wali ni masih lagi dia punya perbincangan ni panjang. Kalau ikutkan hari itu kita dah sampai hukum berkahwin tanpa wali dan perkara yang muncul selepasnya. Kalau ikutkan hari itu saya sambung kepada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi iznin mawaliha fanikahuha batil salas marrat fa in dakhala biha fal mahru laha bima asaba minha fa in istasyajaru fa sultan waliyun man la waliya lahu. Mana-mana perempuan yang berkahwin tanpa kebenaran walinya, nikahnya adalah batal, tidak sah. Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali. Jika berlaku persetubuhan baginya mahar misil sebagai balasan menghalalkan farasnya. Jika mereka berselisih faham, sultan menjadi wali bagi siapa yang tidak ada wali. Ini jelas. Mana kalau satu pernikahan tidak ada wali, maknanya wali pernikahannya tidak sah, mana batal. Dan melainkan kalau itu kan, kalau yang ada wali itu dia kena gunakan wali hakim ataupun disebut sebagai wali sultan. Cuma sekarang ni sultan dia tidak nikahkan, sultan diwakilkan kepada, kalau ikut istilah kita sekarang, kepada parti-parti ataupun pendaftar ni nikah bertindak sebagai wali hakim ataupun wali sultan ataupun disebut wali raja. Mereka yang bersetubuh hasil daripada pernikahan yang batal, yakni perkahwinan tanpa wali, tidak dikenakan hukuman hudud kesalahan zina kerana adanya syubhat. Mana nak beritahu orang yang bernikah ini, kalau dia tak tahu nikah itu tidak sah. Dia dari segi hukum dia tak memang tak tahulah. Dia nikah. Rupanya bila dia tahu dia dah nikah baru dia tahu. Contohnya baru setahun dia nikah, baru tahu rupanya nikah ini dulu tak sah sebab tak ada wali. Ataupun dah 2 tahun nikah, baru tahu tidak sah. Sebab tahu walinya tak ada, tak cukup syarat. Maknanya kat situ beritahu bukan maknanya apabila dah berkahwin, dah bernikah, apabila berlaku persetubuhan itu tidak dianggap sebagai zina, tetapi dianggap sebagai wati' syubhah. Apa maksud wati' syubhah? Persetubuhan syubhah yang sama-sama dari segi apa? Sama-sama dari segi hukum yang menyebabkan bahawa dia menikah itu, bahawa dia tak tahu yang menikah itu sah ataupun tidak, melainkan kecuali dia dah tahu masa dia nikah itu, dia dah tahu dah. Masa dia nikah itu dia dah tahu bahawa kalau aku nikah ni, nikah aku tak sah sebab wali tak ada, tapi dia tetap teruskan nikah dia. Mana kalau masa itu dia dah tahu yang dia dah masa dia nikah, bahawa dia memang kalau dia nikah pada waktu tidak sah, maka itu bukan dianggap sebagai wati' syubhah, tapi itu dianggap sebagai zina. Dia kena faham perbezaan itu. Sama ada dia tahu ataupun dia tak tahu. Kalau dia tahu hukumnya tak sah, maka persetubuhannya syubhah. Tapi kalau dia tahu, maka persetubuhannya sebagai zina dan boleh dikenakan hak hudud. Boleh kena hudud lah. Macam hari ni khutbah, tak silap saya lah, kan syariah kalau ikut kita punya lah, itu satu sama. Ini kat situ kita dah jelaskan macam mana kan. Ada orang tanya dalam WhatsApp, saya ada guru-guru guru WhatsApp ni. Tak silap saya betul, kalau saya lah, kalau saya sikit ke, saya setakat ni lah dalam saya punya grup WhatsApp saya ada 15 tuan. Dan tak tahu kalau tuan-tuan nak ada berapa, 20 ke, 15 grup. Dalam pening kepala. Bukan saya tak nak, kadang saya nak left. Tapi
kita lihat cakap sombong sekali. Mentang-mentang lah Saya ada, betul lah saya ada 3 union. Dalam grup saya 3. Satu sekolah rendah. Sekolah rendah pun ada dengar. Orang pernah cakap, Ustaz ada sekolah rendah punya union. Ada. Nah, sekolah kebangsaan Teluk Manu Negara, SKTBT. Saya ada. Saya boleh jemput dengan kawan-kawan balik, buat satu grup. Saya perlu dapat. Kalau dijemput di kantin. Ada. Tengok. Saya dulu masih sekolah rendah tak ramai 60 orang je. Tengok cek 60 orang, cukup 60 orang. Ada 60 orang. Lepas tu masuk ada cikgu pula, lagi hebat tuan. Dalam grup kita orang ada cikgu. Mana ada orang lain di dalam dunia sekolah ada cikgu, saya ada cikgu. Sekarang tengah-tengah bising-bising mesti cikgu masuk. Terus musnah. Lama kalau cikgu tu ada cikgu pula, yang ada cikgu yang boleh masuk. Cikgu masuk, cikgu musnah. Itu ilmiah sikit lah. Tadi belum merapu, itu juga ilmiah. Merapu ni malam Jumaat. Merapu dia tu. Itu bahaya WhatsApp ni tadi. Bahaya WhatsApp ni tu. Okey. Kalau dalam WhatsApp ni tadi saya dapat apa? Dia tanya, kanun syariah tu hudud ke? Kalau baca tadi lebih kurang pada hudud lah. Cuma disebut oleh kanun syariah. Sebab kalau tuan-tuan baca satu buku yang dikarang oleh bekas Mufti Sabah. Dia warna hijau tebal. Kat sini ada tebal. Dia tebal. Dia kulit pun tebal. Tajuk dia kanun syariah. Tapi kalau kita buka macam yang dikarang oleh bekas Mufti Sabah, saya lupa nama dia. Sebab yang setahu saya bekas Mufti Sabah ni dia buat dua yang saya tahu saya lah yang setakat buku yang saya dah baca dan kita buat kuliah. Satu yang kanun syariah tu, satu buku warna merah-merah sikit dan merah kapet ni kurang. Akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang dikarang oleh bekas Mufti Sabah. Termasuk juga kanun syariah ni. Kalau kita baca kanun syariah yang ditulis oleh bekas Mufti Sabah tu, sama juga dalam kalau kita baca kitab Fiqhul Manhaji dalam bab jenayah. Mana nak cerita hudud, cerita qisas, cerita had, ta'zir dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, teman-teman kita yang ada di Malaysia ini, kita dah skip. Kita skip. Kita tak ikut dia punya betul-betul dia punya apa? Tertib. Sebab kalau ikut hukum tuan-tuan dalam bab fiqh, pertama contohlah niat akhir sekali apa? Tertib kan. Mana kita tak ikut tertib kan? Mana kalau sembahyang tak ikut tertib hukumnya apa? Batal. Mana kita ni sepatutnya dari segi bab jenayah dia kena perlu hudud, had tu hudud lah. Had dah hudud dah bisa. Had tu hudud. Had tu ialah hudud tu jamak kepada had. Ni had dah Ustaz. Had hudud. Had adulah hudud tu jamak kepada had. Had ataupun hudud. Lepas tu turun kepada qisas. Qisas turun kepada apa? Jihad turun kepada ta'zir. Tapi kita ada sekarang ta'zir. Kita ada ta'zir je. Kita wujud pun tak ada, qisas pun tak ada, diyat pun tak ada. Yang kita ada ta'zir. Setakat ni lah. Itu kalau kita baca lafik jenayah. Okey. Mana nak bagi tahu kat sini, kalau ada seorang itu dia tahu masa nikah itu bahawa nikah ini tidak sah, contohnya wali tak ada, dia tak nikah juga, maka kalau dibersetubuh dianggap sebagai persetubuhan menikah ataupun zina. Dan kalau anak terlahir dia tidak boleh disabit ataupun dinasabkan kepada bapa dia. Tapi kalau dalam bab persetubuhan syubhah tadi, bab syubhah, maknanya kalau dia tak tahu masa nikah itu dia tak tahu. Macam contoh, kes yang pernah saya handle, dekat 6 tahun dah kahwin, 6 tahun dah 5 orang anak. Tahu macam mana bila dia pergi Jabatan Pendaftaran Negara nak daftarkan anak, sebelum ni tidak ada masalah. Anak yang pertama okey, boleh. Anak yang kedua pun okey. Anak yang ketiga pun tidak ada masalah. Yang keempat pun ada masalah, boleh keluarkan. Tiba masuk anak yang kelima, sangkut tuan-tuan. Sangkut. Kenapa? Bila JPN tengok
surat nikah tu macam palsu, JPN pun dah tahu tuan-tuan palsu. Sebab kita belajar kat siapa? Kat kita lah, kat Jabatan Agama. Ya tuan-tuan, sebab tuan-tuan, teman-teman tuan-tuan, kami sebelum ni kita JAIS, kita ada apa? Kita dalam setahun tu kita ada, sebab kita ada SKT, kalau kerajaan kita ada SKT, sasaran kerja tahunan. Ya, dalam sasaran kerja tahunan tu kita masukkan mesyuarat agensi-agensi. Terutama dalam bab perkahwinan lah. Dalam mesyuarat agensi tu kita ada mesyuarat dengan JPN, Jabatan Pendaftaran Negara. Kita ada mesyuarat dengan Immigration. Kita ada mesyuarat dengan Wisma Putra. Kita ada mesyuarat dengan dengan kedutaan, khususnya yang lah melibatkan pernikahan Indonesia, Thailand, apa-apa yang berkaitan lah. Ya, kita ada mesyuarat dengan mereka. Sebab bila kita ada mesyuarat dengan ni, benda kita bincang lah. Kita masuk dengan JPN, sebab bila kita mesyuarat, kita beritahu macam mana nak kenal pasti surat-surat nikah yang palsu. JPN tengok palsu. Bila macam tu dia sudah figure out. Bila JPN dapat tahu palsu, maka JPN akan suruh pasangan ni pergi ke Jabatan lah. Kalau kat Sarawak JPN tak, dia kata cik kena pergi JAIS dan minta JAIS pastikan surat nikah ni cik sah ataupun palsu. Bila sampai berjalan situ, kes di Shah Alam, dia pergi JPN di Plaza Masalam tu di Shah Alam. Sampai di JPN dia sangkut. Lepas tu dia pergi ke JPN suruh jumpa saya. Bila jumpa saya siasat rupanya surat nikah yang palsu. Dia nikah di Perak, di Kopeng. Tuan-tuan, di Perak ni ada beberapa tempat yang dia familiar tuan. Salah satunya Kopeng lah. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi Kopeng berhati-hati lah. Tapi itu dah, ya itu tahun-tahun dah. Tapi sekarang ni pun ada tuan-tuan. Tinggal tak ada, tapi pun masih ada nikah-nikah sedikit di Kopeng. Bila kita saya nikah itu punya soal nikah yang palsu, dan bila saya nikah itu tak sah. Anak dah 5. Tapi dia tak tahu. Saya tanya waktu tu sungguh-sungguh saya tanya, masa awak ni nikah, cik nikah, puan tahu tak nikah ni tak sah? Betul sah, saya tak tahu. Saya ingat bila imam tu sebut dia wali hakim. Ingat siapa-siapa dia jadi wali hakim. Sebab dalam bab wali hakim, wali raja, bukan boleh senang-senang kita nak mengelarkan diri kita wali hakim. Sebab wali hakim ikut kita, dia ialah macam saya cakap tadi lah, asalnya adalah sultan itu sendiri, tuanku itu sendiri. Cuma zaman sekarang bila kita faham, takkan tuanku nak pergi nikahkan orang. Cuba bayangkan, bulan 17, 18 full day tuanku. Mana tuanku? Nikahkan orang. Kat mana saja? Wali hakim, takkanlah tuanku nak datang nikahnya. So, apa yang dia buat? Tuanku memberi wakalah, diwakilkan, ataupun kita sebut delegate power. Turunkan apa? Kuasa kepada siapa? Pendaftar. Ya, pendaftar nikah lah. Dia bukan juru nikah. Kalau di Selangor kita tak serahkan kepada juru nikah waria. Kita hanya untuk wali hakim atau wali hakim itu kita serahkan kepada pendaftar nikah di pejabat agama lah, di PAE lah. Itu saja yang wali hakim. Itu sebab tuan-tuan, sebab jangan senang terpengaruh. Kalau manalah tahu tiba-tiba tuan-tuan, Allah seru tuan-tuan, nama tuan-tuan, tiba-tiba Allah tertakdirkan tuan-tuan ternikah lain contoh. Pernikahan itu nikah lagi, nikah lagi, ya sekadar nikah lagi. Tiba pergi pun tak jauh, pergi bukit je. Bukit mana? Bukit Tadung. Tuan-tuan jangan main, Tadung sekarang dah hebat tau. Tuan-tuan Ustaz Azhar bin ni lah. Sini buat kejadian. Ustaz buat Ceding Hill. Tadung Hill ni. Saya pergi semalam tuan-tuan. Saya pergi semalam. Sebelum pergi tengok kat Lembur, saya pergi Tadung Hill. Sebab saya dengan kawan saya tengah cari tempat nak buat pempayang untuk belajar tahfiz. Kita ada 60 pelajar lelaki, kita ada 70 pelajar lelaki, lepas tu ada 60 pelajar barat perempuan, dan ada 25 pelajar sekolah rendah di Puncak Alam. Ramai kita nak buat pempayang. Sajalah sedih Tadung Hill tu. Tapi Tadung Hill tu cantik, cantik, tapi belum cukup lah. Tapi boleh tahan harga ni.
dia bertahan ya. Dia di owner dia ada dua, satu orang kita, orang Bukit Sangam sendiri, dan lagi seorang Cina, Datuk, namanya Datuk Lai. Saya jumpa sekarang. Macam kan, tapi belum facility tak cukup. Ya, itu kalau nak buat program tu boleh. Ya, mana Bukit sini boleh jadi sikit. Mana orang nak buat sendiri kan. Jadi dia jadi dia ni masuk. Orang tengok ada nama apa? Ada nanti berapa semua nama masuk. Ya. Satu kedai apa? Dari RNR mana di sini. Macam di Jawa Siti RNR mana ya. Hebat sekarang kan ya. Okey. Mana yang tuan? Ya, mana nak beritahu? Bukan senang dia boleh gelar sebagai wali hakim. Sebab kes banyak sekarang terlampau banyak yang menggelarkan dia wali hakim, dan apabila nikah banyak nikah yang tidak sah. Kesian orang-orang. Dan kita nak buat, kita nak bantu sungguh-sungguh. Ya biarlah. Kalau kita nak bantu orang buat benda yang baik, bantu sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ni bukan setakat kita bantu dia, pastikan kita bantu nikah itu betul-betul lah dan sah dari segi hukum syarak. Ini nak bantu minta duit lagi. Minta duit bukan sikit, banyak tuan-tuan. Apa bukan 1,000, 3,000, 5,000 tuan-tuan. Ya kalau lagi orang Bangladesh tuan yang nak kahwin, orang Indonesia nak kahwin. Ya yang buat sedikit tuan-tuan, dia ambil kesempatan tau. Dia ambil kesempatan. Kalau tahu orang Bangladesh nak kahwin ya, dia susah nak kahwin, tapi dia nak biar benda tu jadi halal. Bangladesh ni dia simpan duit banyak, dia banyak simpan, nampak macam tu. Tuan nampak je macam tak ni dah habis duit banyak simpan. Tu bagi itu datang kan. Ya. Minta 5,000. Okey kan? Nak je. Sebab saya pernah kena. Saya pernah ditawarkan, terus terang ni dekat Bangladesh, tawarkan saya. Ustaz mahu berapa? 5,000 saya boleh bagi. Tengok tuan-tuan, Bangladesh tawar saya. Itu pun tak boleh tawar. Saya kat 1 juta. Boleh? Ya. Takkan nak bagi baru 5,000, apa 1 juta lah. Sebab tak minta 26 million. Kalau tak million tak masalah. Sebab sampai kita jual jangan ni. Nak bantu sungguh-sungguh bantu. Tapi jangan bantu supaya dia nikah tak sah. Kalau tak sah itu yang jadi masalah. Sebab dalam itu bila berhati-hati, jangan senang-senang nak menggelarkan sebagai wali hakim ataupun wali raja. Sebab bila kita macam itu kita buat dosa lah. Menyusahkan orang, kita memensaing orang lain. Lepas tu ada kaitan pula dengan dia punya anak dan sebagainya, hubungan dia suami isteri. Lepas tu kesetarafan anak, banyak dia berkait-kait untuk perempuan dalam bab pernikahan. Kan? Ya. Allah bersama sikit ya. Okey. Syubhat tersebut ialah ulama berselisih pendapat tentang kesahihan nikah tanpa keizinan wali. Hukum hudud digantung pelaksanaannya ketika ada syubhat. Walau bagaimanapun mereka dikenakan hukuman takzir. Dan ikutkan kalau di segi hukuman, walaupun dia syubhat, walaupun dia tak kena had zina, hukuman hudud, maka sepatutnya dia kena hukuman takzir. Takzir ni biasa denda lah. Macam denda RM1,000 ke RM3,000 ke penjara ke, itu namakan takzir. Takzir ialah hukuman yang tidak termasuk dalam hukum hudud. Dia beritahu ya. Qadhi menentukan bentuk hukuman yang mampu menghalang daripada berlaku dan memberi pengajaran kepada pelakunya. Macam kita kan, yang berlaku sekarang ni takzir. Yang katakan teman ni, kalau contohlah khalwat. Khalwat section 29 bagi kod menjenayah. Ini menjenayah syariah Selangor 1995 di bawah section 29 menjenayah syariah Selangor 1995. Mana kalau ada parti seorang itu ditangkap halwat, lelaki tak kira perempuan, kesalahan dia ialah 2 tahun penjara atau RM3,000. Penaltinya RM3,000 dan 2 tahun penjara. Itu khalwat. Tapi kalau zina, apa takzir dia kalau di dalam jenayah dia tak sebut sebagai zina. Dia sebut persetubuhan luar nikah. Dia persetubuhan di bawah section 25. Dalam section 25 yang jenayah syariah Selangor disebut kalau disabit ataupun didapati salah melakukan persetubuhan luar nikah, maka seorang itu boleh dikenakan ataupun dipinaltikan
sebanyak RM5.000 ataupun 5 tahun penjara, 5 tahun penjara. Itu paling lah. Ya, penjara dengan denda itu sebagai satu, maknanya bagi pengajaran kepada dia, lain kali dia takkan apa? Takkan buat lagi. Ya, tapi tuan-tuan banyak juga dia buat lagi. Ya, ataupun yang kes judi tuan-tuan. Banyak kalau kita kat judi, ada tengah judi tu kan. Pergi kedai doktor kat Jarum tu kan. Pergi Jarum kan. Banyak tu ditangkap tu. Ya, biasa kat Jarum tu hari apa tuan-tuan? Jangan dia sebut tuan-tuan. Ya, biasanya hari apa? Rabu. Saya tak tahu tak apalah. Sebab kita biasa sebelum ni pergi tangkap kan. Rabu, Sabtu. Ada waktu-waktunya lah. Ya, dalam tengok kan, tengok sebenarnya macam mana. Dan macam lintas dulu masuk. Ya, itu. Tapi banyak yang mereka tangkap, lepas tu buat lagi, tangkap lagi, buat lagi. Ya, sebab dia tak ada rasa lagi. Sebab setakat bayar ya, dia tak rasa lagi. Lainnya kalau apa? Kalau apa ni? Kalau hudud, lain lah. Sebab pentingnya kita laksanakan had ataupun hudud supaya lebih betul, lebih mendapat kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya itu sebab tuan itu di antara apa yang berlaku dalam apa ni, dalam sekiranya satu pernikahan itu tidak ada wali dan dianggap sebagai sekiranya pasangan itu tidak tahu, dianggap sebagai tidak apa ni, mana pernikahan tidak sah ataupun disebut nikah fasik, nikah yang rosak. Tetapi sekiranya berlaku persetubuhan itu dianggap sebagai persetubuhan syubhat, dan sekiranya anak itu lahir, anak itu boleh disabitkan ataupun dinasabkan kepada bapa kepada si anak itu. Kan? Itu maknanya dengan syarat dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu masa nikah itu tak sah, maka tidak dianggap sebagai syubhat, tapi sebagai zina dan boleh dikenakan hak zina ataupun dikenakan apa ni, kalau yang hujam yang di apa disebat ataupun berotan yang berkahwin di jangan itu bagi hak zina yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Dan itu yang dapat saya sampaikan untuk kajian ini, perbincangan kita berkaitan tentang wali. Wali ini panjang ini tak pilih, masih lagi perbincangan. Dan setelahnya ada apa-apa persoalan yang nak tanya, sekiranya ada, silakan. Kalau saya dapat kalau tanya tadi lah sebelum saya kuliah ada tanya, Ustaz, macam mana pula kalau seorang isteri dia dah tak boleh nak melayan maksud suami dia, macam mana mau? Tanya je. Biasa lelaki lah kan, ini baru tahu macam mana. Betul ya soalannya. Macam dia dua keadaan dia lah. Satu, kalau rasa isteri dah tak boleh, maka kalau suami tu nak, dia masih lagi ada nafsu dia, maka apa? Dia boleh nak. Itu tak boleh tu. Itu peluang. Peluang. Ya, alasannya kukuh. Sebab isteri dah tak boleh apa? Ya, mengapa istilahnya tak boleh nak melayan keinginan suami. Maka boleh berpoligami. Itu dia punya, kalau segi tengok, dari segi hukum pun membolehkan untuk suami itu berpoligami, dan di segi undang-undang pun disebut dalam Seksyen 25 Seksyen 23 tu disebut. Ya, dan sebab kenapa boleh poligami? Sebab kalau suami isteri dah tak boleh nak apa? Melayan suami, keinginan suami. Itu pertama. Yang kedua, ni yang kedua adalah fasah. Ya, fasahkan isteri. Lelaki ataupun suami boleh mohon fasah. Bukan semestinya, nanti kita akan bincang tentang fasah nanti ya. Sebab ada yang kadang-kadang disebut fasah ni, kebanyakan mindset mereka fasah ni untuk perempuan. Tak. Dalam bab fasah bukan setakat perempuan boleh mohon, suami pun boleh mohon fasah atas sebab-sebab yang tertentu. Salah satunya kalau isteri dia tak boleh nak apa untuk melayan keinginan nafsu suami, maka dia boleh mohon fasah. Ya, tak ada masalah. Tapi kalau isteri tak apa bang, saya tak boleh, tak apalah, saya izinkan, saya redha abang kahwin lagi satu. Ya, terima. Rezeki jangan ditolak, musuh jangan dicapai.
itu perbuatan lagu. Ya, lagu tidak hilang di dunia. Itulah kita ingat kita baca keramat. Ya, sebenarnya 16 sampai 20 Syawal. Ya, masih lagi apa bulan kemerdekaan lagi ya. Dari 31 sampai 16 ya. Itu saja. Lagi ada itu menjawab ada persoalan tadi. Dia hebat sebelum kuliah ada soalan. Tapi dah kuliah, kamu dah faham semua mana dari sana. Jadi itu kan soalannya. Kalau tak ada salah, alhamdulillah. Begitulah saya ulang sementara ini saya ulang balik tuan. Kalau tuan berminat untuk yang saya cakap tadi lah untuk mewakafkan. Kami kalau tuan mewakafkan kambing atau lembu lah. Ya, di tempat mak tahfiz saya di Kapar, tapi di Kapar Terkayang tu, ya, boleh hubungi saya dan apa-apa tempat itu nak wakafkan apa-apa pun tak masalah. Ya, sekali kita lebih kepada itulah, sebagai untuk dana kepada pelajar-pelajar mak tahfiz mudah-mudahan insya-Allah. Ya, itu saja dapat saya berikan dari ini, mudah-mudahan ada keberkatannya, ada kebaikannya, ada manfaatnya kita bersama. Ya, itu sebab saya teringat kata-kata Imam Hasan Al-Basri itu cantik kan. Saya baca satu kat Pak Hafiz tu saya cuba terapkan pelajar-pelajar ni lepas main asal aku saya buat satu baca hadis. Bukan biasa macam hadis fakir amal tu kita dah biasa lah. Tapi saya cuba bawa tentang kitab lebih kepada untuk pelajar-pelajar, untuk anak-anak yang dipanggil sebagai ayyuhal walad. Ayyuhal walad, wahai anak-anak. Ya, satu kitab lebih kitab yang ada lebih kurang dalam 26 nasihat. Ya, bukan yang menghakim dari 10 kan, 12 tu bukan. Tapi dia ada 26 nasihat. Dalam kitab tersebut ada salah satu ini Asal Al-Basri pesan. Kadang-kadang kita ada yang ada ilmu. Kita ni ada ilmu. Tapi ilmu yang kita ada tu lebih kepada apa? Kita tengok apa ganjarannya. Apa pahalanya. Kita lebih ada ilmu tapi kita apa? Oh, ganjarannya, pahalanya ni. Tapi kita tidak beramal. Tapi kita tak buat apa-apa. Maka Asal Basri cakap, maka itu ya menyebabkan kita jauh mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, maknanya nak bagi tahu kalau kita ada ilmu, apa yang perlu kita buat, kita amalkan. Yang paling cantik tuan kita sampaikan supaya dapat manfaat kepada orang lain. Ya, itu apa yang kita dapat kita sampaikan. Mungkin tidak ada, mudah-mudahan ada kebaikan dan keberkatan dan insya-Allah dapat keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسقام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله منكم بلا تفريق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله